Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung daripada kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai di muka surat 40. Muka surat 40. Sambung hadis yang menceritakan kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Ka'ab, wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qattun ba'da iz hadani Allahu lil Islam a'zama fi nafsi min sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadzabtuhu fa ahlika kama halakal ladzina kazzabu fa inna Allah ta'ala qala lil ladzina kazzabu hina anzalal wahya syarra ma qala li ahadin faqala Allah ta'ala sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim la tu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsun. Kata Ka'ab, demi Allah, aku belum pernah merasai nikmat Allah setelah aku diberi hidayah menerima Islam. Yang lebih besar dari nikmat aku bercakap benar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak berbohong hingga aku binasa, sebagaimana Allah Ta'ala membinasakan orang-orang yang berdosa. Allah berfirman terhadap orang-orang yang berbohong ketika turun wahyu, suatu firman yang paling buruk yang pernah ia berfirman kepada seseorang yang bermaksud, mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepada kamu apabila kamu kembali kepada mereka dari medan perang, supaya kamu berpaling dari mereka, tidak menempelak mereka. Oleh itu berpalinglah dari mereka, kerana sesungguhnya mereka itu kotor disebabkan mereka telah sebati dengan kufur. Baik, Ka'ab bin Malik, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat memaafkan kesalahan Ka'ab bin Malik bersama dengan dua orang sahabat lagi yang tidak turut serta dalam peperangan, maka Ka'ab berkata, Ka'ab kata, demi Allah, aku belum pernah merasai nikmat Allah setelah aku diberi hidayah menerima Islam yang lebih besar dari nikmat aku bercakap benar dengan Nabi SAW. Jadi Ka'ab bin Malik, dia kata tak ada nikmat yang lebih besar yang aku rasai
selain daripada nikmat aku bercakap benar. Sebab Ka'ab ketika mana Nabi balik daripada medan perang, dia tak bagi keuzuran apa-apa kepada Nabi, ya? Sahabat-sahabat lain nak melepaskan diri, pergi jumpa Nabi, bagi alasan tak turun perang sebab ni, sebab ni, sebab ni. Ka'ab bin Malik dia seorang yang asdiqa'us sahabah, ya? Sahabat yang tak bercakap bohong. Bila Nabi panggil Ka'ab bin Malik jumpa dengan Nabi, Ka'ab dia kata kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalau aku nak bohong kamu, aku boleh bohong, tapi aku tetap akan bercakap benar. Dan Ka'ab kata, aku tak ada alasan, tak ada alasan yang tak turut serta dalam peperangan. Cuma dia kata aku ketinggalan daripada rombongan yang pergi perang. Oleh kerana pengakuan Ka'ab bin Malik tu, sehingga dia dipulaukan, ya, sehingga 50 hari. Dan Ka'ab kata ketika tu, aku rasa bumi Madinah ni, bumi tempat kelahiran Ka'ab bin Malik ni, dia kata sempit bagi aku, ya. Sebab apa? Sebab semua sahabat-sahabat, termasuk orang Muhajirin, termasuk orang Ansar, pulau Ka'ab bin Malik. Hatta Nabi SAW sendiri, waktu semayang, Ka'ab duduk tengok Nabi, ya? Nabi bila perasan yang Ka'ab tengok dia, Nabi tengok ke arah lain. Ka'ab rasa ketika tu seolah-olah dia bukan anak di bumi Madinah. Dia rasa diri dia banyak tu. Padahal Ka'ab bin Malik ni dia bukan salah, dia tak salah, cuma dia tak dapat turut serta. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan kesalahan Ka'ab bin Malik ni, Ka'ab ketika tu amat gembira. Itulah kegembiraan dia, ya? Dan dia kata, antara nikmat yang lebih besar yang aku rasai selain daripada nikmat dia beriman kepada Allah. Sebab nikmat hak paling besar sekali ialah nikmat beriman kepada Allah. Itulah nikmat yang paling besar. A'zamu ni'mah, seagung-agung nikmat ialah nikmatul iman wal Islam. Ni dia, ya? Dan nikmatul Islam wal iman tu, lah ni tu ada dalam diri kita. Kita beriman kepada Allah, kita Islam, maka nikmat tu ada kat kita, ya? Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, nikmat iman ni dia merupakan a'zamu ni'mah, seagung-agung nikmat, ya? Sebesar-besar nikmat. Tak ada nikmat dah hak lebih besar daripada nikmatul iman. Tak ada dah, ya? Sebab pernah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya? Suatu hari dia datang rumah Nabi. Dia baca hadis dalam kuliah lepas tu, kalau tuan-tuan ingat, ya? Dia datang rumah Nabi dan ketika tu Abu Zar kata Nabi tidur, ya? Kemudian dia balik. Semua atai tu keesokan aku datang pula rumah Nabi Abu Zar, ya? Wa huwa na'imun. Hari kedua Nabi tidur lagi. Balik pula Abu Zar Al-Ghifari. Semua atai tu keesokan hari yang ketiga, sekali lagi Abu Zar datang rumah Nabi. Hari yang ketiga tu, bila Abu Zar sampai di rumah Nabi, qad istayqaza. Abu Zar kata Nabi baru bangkit daripada tidur. Nabi baru bangkit. 3 hari berturut-turut Abu Zar pergi rumah Nabi. Waktu Abu Zar pergi rumah Nabi tu ialah waktu sebelum masuknya waktu zuhur, sebelum gelincir matahari, ya? Menjadi sunnah bagi Nabi SAW, Nabi tidur sebelum Nabi sembahyang fardu zuhur, ya? Jadi kita nak ambil sunnah Nabi, kita tidur waktu tu, kita tidur waktu tu, ya? Selepas tuan-tuan makan tengah hari pukul 12 tu, ya? Tengah jam mungkin lepas tu rehat, tidur sat, ya? Sementara nak masuk zuhur lebih kurang 1:30, ya? Jadi masuk zuhur, bangun. Jadi Nabi tidur di waktu tu, ya? Fihi saubul abyad, dan pada tubuh Nabi, Abu Zar kata Nabi memakai baju yang berwarna putih. Sunnah, sunnah. Bila kita tidur, sama ada tuan-tuan tidur siang ataupun malam, sunnah kita pakai baju sunat, ya? Kita tidur dalam keadaan kita pakai baju,
pakai baju t-shirt ke apa kan, jangan pakai coat blazer pula, ya, hitam kan, pakai baju t-shirt sudahlah, tapi Nabi pakai baju putih, sunat tu, tentang kita pakai baju warna putih ni sunat, dan Nabi SAW warna hak Nabi suka ialah warna tu, iaitu warna putih, banyak tuan-tuan benda yang afdal warna putih, satunya pakaian, satunya pakaian, sebab itu kita kafankan mayat pun sunat kita mengkafankan dengan kain yang berwarna putih. Tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, boleh tuan-tuan nak pakai kain ihram tu warna merah, warna biru, warna kuning dan sebagainya, tapi sunat warna putih. Sunat kita pakai ihram tu warna putih. Tuan-tuan nak buat korban, tuan-tuan nak buat akikah, sunat tuan-tuan pilih binatang yang berwarna putih. Banyak tuan-tuan yang kata benda putih ni, sebab warna tu warna hak Nabi suka. Warna tu, alaihi sawul abyad, di tubuh Nabi memakai baju yang berwarna putih. Fajalasa minhu Muaz, Abu Zar Al-Ghifari kata, fajalasa minhu, bila aku sampai rumah Nabi baru bangkit, kemudian Nabi panggil aku masuk dalam rumah. Aku pun masuk dalam rumah Nabi. Fajalasa minhu, aku duduk di sisi Nabi. Faqala, lalu Nabi bersabda, Nabi kata, ma min abdin, mana-mana daripada hamba Allah, qala la ilaha illallah, yang bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, summa mata ala zalik, kemudian dia meninggal dunia, dia mati dalam keadaan dia tu beriman kepada Allah, illa dakhalal jannah, illa jawab bagi ma. Nabi kata, ma min abdin, mana-mana daripada hamba Allah, qala la ilaha illallah, yang bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, summa mata ala zalik, kemudian dia mati dalam keadaan dia tu beriman kepada Allah. Nabi kata, illa, jawab dia, nescaya dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa beriman kepada Allah tu merupakan asbab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Beriman kepada Allah tu salah satu daripada tiket, kita kata tiket lah, untuk kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Abu Zar kata kepada Nabi, Abu Zar kata, ya Rasulullah, in zana wa in saraka, kalau orang yang mati tadi ni, yang beriman kepada Allah tadi ni, dia tu pencuri, dia tu penzina, adakah dia masuk syurga juga? Nabi kata, wa in zana wa in saraka. 3 kali Nabi kata. 3 kali Abu Zar tanya Nabi, dan 3 kali Nabi kata, wa in zana wa in saraka. Sekali pun dia penzina, sekali pun dia tu pencuri, kalau dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kata, illa dakhalal jannah, melainkan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, sunat orang yang hampir mati, kita talqinkan dia dengan kalimah la ilaha illallah. Sunat. Orang yang saat-saat hampir kematian dia, kita hampirkan mulut kita di telinga dia, kemudian kita sebut la ilaha illallah. Nabi kata, lakinu mautikum biqauli la ilaha illallah, talqinkan orang yang hampir mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah tak sebut pun tak apa. Tak sebut pun tak apa. Kalau dia sebut la ilaha illallah, cukup, memadalah. Kalau dia boleh sebut Muhammadur Rasulullah, itu baik. Kalau dia tak boleh sebut pun tak apa. Sekurang-kurangnya dia yang hampir mati tadi ni, bila kita talqinkan dia la ilaha illallah, dia boleh ikut, dia boleh sebut, sudah. Dan kalau tuan-tuan talqinkan orang yang hampir mati ni, bila dia sebut la ilaha illallah, sudah. Tak usah ulang berkali-kali, cukup sekali tu sudah. Cukup. Tak usah ulang sampai 2 kali, 3 kali, kan? Sekali sudah. Sekali tu dah okey dah.
Tu ulang sampai 2 kali 3 kali apa. Kan? Buat sekali lagi tengok. Kan? Buat sekali lagi. Pak kawan ijab bagi dah. Aku terima nikahnya apa elok dah. Yang saksi ni lebih pada sekali. Kan? Nah. Dengar dah okey dah. Dia kata aku terima nikahnya. Nah, Faridah binti Wahab dengan mas kahwin 45 ringgit tunai. Sudah. Kan? Saksi kita buat sekali kot. Kan? Buat sekali ni pada elok dah. Kan? Cari saksi yang dengar elok ni. Saksi ni sound trouble kan? Mana nak tahu. Okey sudah lah. Kan? Dan dia sebut la ilaha illallah sudah. Rasulullah ajak 2 kali 3 kali. Kecuali kata Imam Nawawi, kalau selepas dia sebut la ilaha illallah tu, dia bercakap benda lain pula lepas tu. Nah. Lepas dia kita ajak dia, kita talqin dia ikut dah. Dia sebut dah. Ya. Lama lepas tu dia minta ayat lah. Dia kata mau ambil ayat aku lepas ayat. Dia minta ayat lah kan. Maksudnya dia dah cakap benda lain dah. Selepas dia sebut la ilaha illallah, maka waktu tu kita ulang balik. Ajak dia balik. Ya? Siapa nak ajak ni? Siapa nak ajak ni? Maka Imam Nawawi dia kata orang yang sunat mentalkinkan orang yang hampir mati ni ialah bukan ahli waris. Bukan waris dia. Ya? Bukan anak dia. Bukan orang yang berhak mendapat pusaka daripada dia kalau dia mati. Tak. Orang lain. Orang lain. Bukannya. Bukannya. Ya? Tapi kalau waktu tu yang ada anak-anak dia saja, lain daripada anak dia tak ada siapa dah. Pukul 3 pagi, 4 pagi, siapa nak ada anak dia? Ya, waktu tu dia nak meninggal dunia umpamanya. Waktu tu dia nazar. Jadi anak dia lah yang talqin. Ya? Tapi kalau ketika tu ada lain daripada ahli waris, maka sunat orang lain. Sunat. Waktu tu imam tu ada. Suruh imam ajak. Ya? Kita kalau kita pergi ziarah orang yang hampir mati, pukuklah tuan-tuan pergi ziarah adik-adik kan. Kalau si mati itu dia mati, tuan-tuan tak dapat pusaka pun, bukan dapat pun kan. Tapi waktu kita pergi ziarah tu, katalah saat tu saat dia nazar, dan anak dia mai panggil kita, dia kata tu imam sila nak ajak pok saya tak, ustaz sila nak tak, ajak kalimah tak pok saya ni. Kita jangan kata hancur lah, takkan hancur hati. Ya, jangan kata lagu tu. Ya, sebab apa? Sebab sunat mentalkinkan orang yang hampir mati ni ialah bukan ahli waris. Tengok dah. Ya. Berbeza dengan memandikan dia. Yang tu waris dia. Berbeza dengan mengimamkan sembahyang jenazah dia. Yang tu ahli waris. Yang tu ahli waris yang afdal. Ya. Kalau tuan-tuan mati, kita mati, ya, yang afdal memandikan kita ialah apa dia? Anak laki-laki kita. Ni yang afdal. Kalau bini kita mati, yang afdal memandikan isteri kita ialah anak perempuan kita. Kalau tuan-tuan meninggal, yang afdal memandikan kita ni ialah anak laki-laki kita. Bukan tukang mandi mayat yang kita lantik tu, bukan. Ya? Orang yang kita lantik untuk memandikan mayat tu, kalau mayat laki-laki, dia ni bagi mandi. Kalau mayat perempuan, dia ni bagi mandi. Itu kita lantik khas. Yang tu kita pegang pada hukum asal. Hukum asal, kalau yang mati itu laki-laki, maka sunat, maka yang memandikan ialah laki-laki. Kalau yang mati itu perempuan, maka hukum asal dia yang memandikan ialah perempuan. Itu hukum asal. Hukum asal. Macam dalam kitab Buraiyatul Tulaq. Hukum asal, semua jenis telur hukum dia halal. Itu hukum asal. Itu hukum asal. Saya baru ni satu perempuan telefon, tanya. Dia kata, ustaz nak tanya boleh tak? Saya kata insyaAllah boleh jawab, saya jawab kan. Dia kata telur korang boleh makan tak? Telefon tanya telur korang boleh makan tak? Ya. Telur ayam belambak, telur itik belambak yang 20 nak terah telur korang. Kau dah jumpa belakang rumah dah kat telur korang, mana nak tahu kan? Mana kita nak tahu? Kucing kuih juga terbih pun besar, jumpa selungut telur korang. Jadi nak makan tak makan, tanya ustaz nyok je lah. Boleh tak boleh? Kalau boleh ambil buat gulai dengan ubi menjelau, boleh lah.
telefon tanya. Telur korok boleh makan tak? Hukum asal, semua jenis telur ni hukum asal dia halal. Hukum asal. Tu kalau kita pegang pada hukum asal. Kecuali telur yang kalau kita makan dia beracun. Baru hukum dah haram. Kalau kita makan dia beracun, hukum dah haram. Ataupun kalau kita makan dia mendatangkan mudarat kepada kita, pening kah, mabuk kah, muntah kah, apa kah, baru dihukumkan sebagai haram. Jadi saya nak jawab hak dia tanya ni susah kan. Saya kata saya nak abang telur korok ni halal pun saya tak boleh sebab saya tak bisa makan. Jadi nak tahu halal ke haram ke telur korok tu pelik apa dengan makan. Kalau makan buh dia gostan tak dah. Jadi mudarat dah. Ataupun lepas makan berkelempang mati. Dia beracun umpamanya baru jatuh hukum dia haram. Jadi nak abang kata halal pun tak boleh sebab kita tak bisa makan. Kita tak bisa makan. Saya tak bisa makan. Tuan-tuan tahu lah aku bisa makan. Jadi hukum asal. Hukum asal. Tu telur cicak tu. Kalau ikut hukum asal dia halal lah. Sebab tiap jenis telur asal dia halal. Kecuali dia jadi haram tu pasal apa? Dia jadi haram tu sebab dia beracun, sebab dia mendatangkan mudarat, baru dia jadi haram. Maka sama tadi dengan mandi mayat tadi ni. Hukum asal dia, kalau yang mati itu laki-laki, maka laki-laki lah yang memandikan dia. Kalau yang mati itu perempuan, maka perempuanlah yang memandikan dia. Tapi kalau yang afdal dia, siapa yang afdal memandikan mayat? Maka kalau hak mati itu laki-laki, anak laki-laki dia. Anak seronok dia lah, nak yatim dia lah. Hantarlah anak pergi sekolah agama seorang dua. Tak usah pergi sekolah melengah semua. Esok hak mati tu, anak sekolah melengah tu tengok tu lah. Sila-sila lepas dia tanam kita tu, dia alpak kat anak dia pula. Dia kata dia ingat bagi hantu Tok Wan balik. Dah lah kita mati, dia tak mandikan kita, dia tak mengimamkan kita, dia habak kat anak dia pula. Dia kata apa ingat lah, tak lagi hantu Tok Wan balik. Dia kata kita ada hantu pula. Apa macam mana kan? Dah hari mati tu, malam tu berhimpun semua anak-anak. Ingat lah, ingat ayuh dia dah tidak tak ada, dia tanpa ingat lah, ingat. Lagi hantu Tok Wan nampak balik tak tahu. Dah lah tadi kita mati, dia tak mandikan kita, dia tak jadi mak kita, dia pergi habak kat anak dia, dia kata kita hantu pula. Kata anak dia pun biarlah kita mati so ada anak yang memandikan kita. Jadilah ada anak yang boleh mengimamkan sembahyang jenazah kita. Jadilah ada anak yang boleh tunggu mentalkinkan kita atas kubur. Jadilah ni anak main hantar pak dia masuk dalam masjid, dia gulung pokok daun besar di luar. Orang duk main-main pak dia duk gulung pokok daun. Tadi orang main dia sambut. Dia sambut orang pergi kubur, turun kabut, dia duduk sandak tongkongan, gulung pokok daun lagi. Maknanya lah kita kalau anak kita macam tu. Tuhan Nabi kata mak bapak yang mandul tu, mak pak hak mandul tu hak Nabi lah. Sebab Nabi pernah tanya sahabat, Nabi kata tahu tak siapa dia manusia yang mandul? Sahabat kata orang yang mandul, orang yang tak ada anak. Nabi kata tak. Nabi kata orang yang mandul ni orang yang ada anak, tapi anak dia tak boleh menyalurkan pahala kepada dia selepas dia mati. Tu dia mak pak hak mandul. Takut kita tu masuk dalam kategori mak pak hak mandul. Anak 8, 9 orang tu ada. Tapi seorang pun tak menyalurkan pahala kat kita lepas kita mati. Okey tuan-tuan. Baik, kalau tak ada anak laki-laki, yang afdal memandikan kita ialah pak kita sendiri. Tu dia. Kita ada anak intan, kita nak anak laki-laki kita tu mati. Kalau dia tak ada anak, tak ada, maka kita lah pak. Kita pak ni memandikan dia. Kalau pak dia tak ada, Tok Wan dia. Tok Wan dia. Kalau Tok Wan dia pun tak ada, dan Tok Wan pun tak ada, atas pada tu tak ada dah. Pak mungkin kita ni, pak mungkin ada lagi. Pak kita mungkin ada lagi. Tapi pak kepada pak kita tu mungkin tak ada kot.
Kalau kata Pak kita tu tak ada dah, Pak kita sendiri tak ada dah, Pak kandung kita, tapi Tok Wan kita ada, Tok Wan kita ada, maka Tok Wan tu afdal memandikan kita. Kalau Tok Wan kita tu tak ada, Pak kita pun tak ada, maka yang afdal memandikan kita bini kita. Tu dia, isteri kita. Payuh satu kampung Kedah ni. Kalau bini bagi mandi mayat bumi, acik lawan lah, tuan-tuan buatlah tengok. Satu kampung Kedah ni rayuk. Tidak bukan kampung Kedah, satu parit putak ni rayuk. Ni siapa piajak ni, bini bagi mandi mayat lelaki, siapa piajak ni. Taklim tak bukan, taklim tu lah. Saya bukan nak ajar, saya ambil daripada kitab. Kan? Kita ambil daripada kitab. Sebab afdal, kita ambil afdal. Nampak tak? Kalau bini kita mati, yang afdal memandikan bini kita anak perempuan kita. Tu, anak perempuan kita. Kalau anak perempuan kita tak ada, kita hanya ada anak lelaki-lelaki lah. Semua hero, dinding lekang habis rumah. Tingkat lakor tu tinggal belah atas ada terbing. Apa-apa tak ada. Anak jantan semua 6-7 orang, mesti siang malam. Bini mati, siapa nak mati? Anak jantan semua. Maka mak dia, mak mentua kita, mak mentua kita. Kalau mak mentua kita tak ada, tok dia, tok mentua, tok mentua, kalau tak ada tok dia, tak ada, suami yang memandikan mayat isteri. Tu dia, tu nak ambil pada afdal. Baik, tapi masa talqin orang yang akan mati tadi ni bukan ahli waris, bukan ahli waris. Sunatnya orang lain. Pasal apa? Patut ahli waris tak? Sunat orang yang bukan ahli waris, supaya tak terlintas dalam hati orang yang nazak nak mati ni, tak terlintas, tak rasa dalam hati dia yang anak dia ni nak sangat dia mati. Tapi kalau anak pergi talqin pak tu, mungkin terlintas, dia kata mak ni memang nak aku mati ni. Aku dapat duit aku banyak, tak nak mendang apa semua dah. Kita, anak dia tak naik dulu. Anak bila tengok pak dia dah nazak, dia pergi tembak mulut dia, la ilaha illallah. Dia ajak kalimah. Pak ni bila dengar suara anak, mungkin takut terlintas dalam hati dia. Takut dia rasa mereka ni memang nak aku mati ni, duk talqin siap ni. Kan? Pasal apa? Tak pernah besar-besar semua tu, duit pas semua. Takut hatu ya rupanya. Tu yang Imam Nawawi tak bagi tu. Dia nak supaya orang yang lain daripada ahli waris. Berbeza dengan mandi, menyembahyangkan, mengkafankan. Yang ni berbeza. Yang ni afdal ahli waris. Baik. Saya nak ambil cerita hadis tadi ni. Abang kata imanu billah roh. Beriman kepada Allah tu seafdal. Sebab tu kita jaga iman yang ada dalam jiwa kita ni. Jangan duk cakap lebih kuat. Jangan duk cakap lebih kurang, takut jadi murtad. Kadang-kadang kita dengar duk cakap, ya Allah, dia kata hukum Islam bukan apa sesuai dah zaman lah ni, tak relevan dah. Dulu zaman Nabi ya lah kan sesuai dah masyarakat majmuk. Kan? Dia kata hukum Islam tu tak relevan zaman dah, tak sesuai. Cakap macam tu, dia jadi murtad, tuan-tuan. Dia jadi rosak akidah. Dia kata masuk neraka Jahannam, takut apa Jahannam? Kalau Allah tak nak repair, duduk syurga tu. Dia duduk ingat syurga tu macam mana, neraka macam mana tak tahu. Dia duduk abang kata masuk neraka Jahannam, tak apa Jahannam, takut apa dia. Kan? Alah dia kata cakap muka dan nakir main nak kena putang spih dah ya. Tempih dah tengok. Dah. Cakap tu, cakap yang boleh menyebabkan rosak iman dia. Yang tu kita bimbang, tuan. Boleh dia kata hukum hudud ni ulama-ulama reka lah. Dia kata hukum hudud ni ulama-ulama reka lah. Saja ulama-ulama reka. Siapa cakap? Siapa cakap? Terakhir? Tu cakap tu, cakap apa? Cakap rosak akidah tu. Tuan-tuan ingat? Hukum hudud dia kata ulama reka. Awak tak baca Quran ke?
Ya? Allah kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Tak baca Quran ke? Nah, Allah kata az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Itu semua hukum mudah. Ya? Allah kata pencuri laki-laki, pencuri perempuan, kerat tangan. Hukum mudah dah. Ulama mereka lah. Ayat Quran turun. Ya? Dia boleh kata ulama mereka. Ya, tak apalah, tak mati lagi. Mati masuk tahu mereka tak ada. Malaikat mereka dah tepi tak tepi hang jumpa lah. Ya, dah semua tu kan. Ya, kadang-kadang orang cakap ni kita pun kita dengar pun nak seram lu orang takut. Dia tahu siapa. Ya, dia tahu siapa. Ya, bisa dia cakap. Ya, dia kata kalau laksana hukum Islam ni sampai bila kita tak maju lagi dah. Tu dia semua. Ya. Pasal apa? Pasal dia kata kalau gerak tangan buang dalam ayat tu busuk. Bila ayat lu busuk, pelancong-pelancong tak masuk dalam negara kita. Ekonomi di bidang pelancongan dia kata mengurung. Oh boy, cakap tu. Jadi salah tak mana? Salah tak kerak tangan. Nah? Salah tak itu. Jadi tak suruh kerak tangan. Nah? Dapat pencuri ni, bubuh dalam jarak, bagi dia makan, cukup tempoh setahun ke 2 tahun, lepas balik. Lepas tu dia curi pula, tangkap pula. Kan? Ada belah tu kan. Nah? Macam ada belah Aisyah dadah. Ya, ada belah Aisyah dadah tu. Nah, lepas tu Aisyah dadah hukum dia apa? Hukum dia sempat 40 kotan. Aisyah dadah. Nah, sempat 40 kotan. Sebab dadah ni benda yang menyebabkan hilangnya akal. Nah. Jadi hukum dia sempat 40 kotan. Sama hukum dengan orang yang minum arak. Nah, man syuriba khamru darban arba'ina darbatan. Nabi kata siapa-siapa hak minum arak sempat 40 kotan. Arak dia menghilangkan akal. Dadah pun sama menghilangkan akal. Hidungkan pun sama. Siapa kata tak ada akta hidungkan. Tak ada akta. Ya. Ambil hadis Nabi. Sebab hidungkan tu menyebabkan hilang akal. Hukum dia sempat 40 kotan. Nah. Pegang rembas 40 kotan tengok dia guna. Ya. Nah. Ni dah. Ya. Pikuti-kuti aduk tepi pondok pisang, apa aduk lah rumah buruk apa, pun sak senti bagi makan puak tu. Dia nak belak. Nah. Saya macam saya duduk 3 tahun di senti. Tu dah pandai cerita tuan-tuan. Saya 3 tahun di senti. Bukan lagi. Aku tak boleh tu. Ustaz ada bukan lagi orang. Dah. Saya kerja di senti dulu ni, bagai rekod. Nah, sebelum saya sambung gaji pun semua. Saya khidmat di Sementi Bukit Tajam bagai rekod. Nah, depa makan sehari 6 kali tahu. Nah, sehari 6 kali. Macam tuan-tuan pi kursus ho. Nah, celek tenyeh di mata sembahyang subuh tu, habis main subuh sarapan pagi. Nah, habis sarapan pagi lebih kurang dalam pukul 9 minum teh pagi. Main kita tak ada tu. Kadang-kadang sarapan pun tergelincir. Bukan kata minum teh pagi. Ya. Lepas tu tengah hari makan tengah hari. Lepas tu petang pukul 3 minum petang dengan kek dengan roti apa semua. Pukul 6 makan malam. Pukul 6 5 kali ni. Pukul 6 makan malam. Ya. Ni saya lagi lebih kurang dalam pukul 10 ni balik Malaysia minum malam. 6 kali tu kan. Masuk buku ya. Keluar pun dia. Kan? Lepas tu hisap pula pun dia. Belah. Belah. Habis duit lampak-lampak. Nah. Habis duit banyak. Nah. Sorang-sorang hak duduk di pusat senti tu berlampak-lampak duit habis kat dia. Nah. Keluar tak boleh pun. Kan? Keluar hisap balik, so masuk pula. Nah. Lepas tu keluar, so masuk pula. Kan? Macam lah. Ya? Baik. Jadi Ka'ab bin Malik kata, dia kata selain daripada nikmat yang dia tu menerima Islam yang paling besar, maka nikmat yang kedua bagi dia yang besar ialah bercakap benar dengan Rasulullah. Tu dia. Ya? Nikmat bagi Ka'ab bin Malik. Ni bagi Ka'ab. Bagi Ka'ab
nikmat yang paling besar ialah nikmat dia beriman kepada Allah. Satu. Dan yang kedua selepas tu bagi Ka'ab, nikmat yang paling besar ialah nikmat dia bercakap benar dengan Nabi. Walaupun kerana percakapan benar tadi ni Allah Ta'ala uji dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cuba Ka'ab bin Malik ni dengan ujian. Tapi nikmat cakap benar tu adalah nikmat yang besar. Tu bagi Ka'ab bin Malik. Kalau kita pula kita nikmat hak paling besar, Imam Nawawi dia sebut ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Hak ni nikmat paling besar. Nombor dua, nikmat yang besar selepas nikmatul iman dan Islam ialah nikmatul sihat ataupun nikmatul sihah. Nikmat kita disihat. Sihat ni dia duduk nombor dua. Sihat duduk nikmat nombor dua yang besar selepas nikmat kita beriman kepada Allah. Bagi Ka'ab dah. Bagi Ka'ab dia kata nikmat yang kedua yang besar selepas nikmatul Islam ialah nikmat dia bercakap benar dengan Nabi. Kemudian kata Ka'ab, dia kata aku tidak berbohong hingga aku binasa sebagaimana Allah Ta'ala membinasakan orang-orang yang berdosa. Ka'ab kata aku tak cakap bohong. Sehinggalah Allah Ta'ala uji Ka'ab bin Malik, sehingga dia kata Allah binasakan aku seperti mana Allah Ta'ala binasakan orang-orang yang berdosa. Allah berfirman terhadap orang-orang yang berbohong ketika turun wahyu. Bagi orang-orang yang berbohong tadi ni, yang jumpa Nabi bagi alasan palsu, bagi alasan bohong. Kerana apa? Kerana takut ditempelak oleh Nabi. Jadi pergi jumpa Nabi, pergi bagi alasan. Ya Rasulullah, saya tak turun perang pasal ni, pasal ni, pasal ni. Hak dia cakap tu bohong. Dia bohong kepada Nabi. Bohong pasal apa? Semata-mata nak elok diri dia daripada ditempelak oleh Nabi. Nak elok hak tu ya. Jadi dia bohong Nabi. Maka golongan yang bohong Nabi ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ayat. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah kata mereka yang bersumpah dengan nama Allah, mereka yang bersumpah dengan nama Allah kepada kamu apabila kamu kembali kepada mereka, iaitu dari medan perang. Allah Ta'ala berfirman, Allah kata sayahlifuna billah lillazina kazzabu hina anzalal wahya syarrama qala li ahadin faqala Allah sayahlifuna billah ilakum idzan qalabtum ilaihim la ta'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun. Itu dia ayat dia. Ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menempelak golongan-golongan yang tipu Nabi, yang bagi alasan bohong kepada Nabi semata-mata nak mengelakkan diri daripada ditempelak oleh Nabi. Maka Allah kata mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Mereka pergi jumpa Nabi, mereka bersumpah depan Nabi kepada kamu, yakni kepada kamu hai Muhammad. Allah kata mereka datang, kemudian mereka bersumpah dengan nama Allah kepada kamu apabila kamu kembali kepada mereka, iaitu kembali daripada medan perang. Bila Nabi balik daripada peperangan, maka sahabat-sahabat yang tak turut serta tadi ni takut ditempelak oleh Nabi, pergi jumpa Nabi, sumpah depan Nabi dan bagi alasan palsu. Semata-mata nak lepaskan diri, nak cakap benar, takut Nabi murka, takut Nabi marah. Jadi bohong. Bohong. Ya. Dia buat apa anak kita lah. Dia buat salah, takut kita marah. Bohong. Dia bohong kita, dia takut kita marah. Kalau cakap betul, siap untuk kita hukum-hukum dia. Bohong.
Dia ambil motor kita, dia jual. Lepas tu balik jalan kaki. Motor mana kan? Dia kata, mana ada ya, orang curi. Kalau dia habak, dia jual siap lah. 3-2 nak tanda kan. Tak. Dia jual motor kita, lepas tu dia balik jalan kaki. Kita tanya motor, mana dia? Dia kata, tadi parking depan park hutang. Orang padah, oi, kelok lu kemekit tengok tak ada. Kan? Itu hamba report boleh hidup ni. Hidup apa kawan jual? Dia jual dengan orang tu dia. Dia takut kita marah. Bohong. Beza lah betul kan? Kita pun dulu betul. Kan? Paisa dapat merah, saya ngeri. Buku rekod. Kan? Saya buat itu tak? Tak mengaku lebih, kata tak ada apa kan? Lapan kena-kena tu. Berani kita tunjuk merah semua. Dia bertua kembang dengan betul-betul. Kan? Dia kata aku bagi mengaji apa dia lembak-lembak buku apa tu macam merahnya ramai. ED ya. Lain dia dapat buku rekod tu tipu tanda dengan untuk kono jadi kan. Pok kita pun kita tipu, cikgu sekolah pun tipu kali. Cikgu siapa saya no? Ya. Padahal yang buku rekod tak tengok. Kan? Tu lah ni cikgu suruh pok main sendiri di sekolah. Takut berulang kes saya. Ya, anak kita apa lah, kata tu lah. Ya, mina takut orang tua ni mau blok orang tua cengeng pula kan. Ya, sendiri lah. Kan? Dapat surat Nabi mana-mana rombongan. Tahu dah, petua ni mesti tak pergi dia. Kan? Saya sendiri. Potong bahagian tak setuju, tinggal setuju, baik cikgu. Kan? Ni ayah setuju ni. Tu ayah saya no, setuju tu. Padahal saya sendiri. Kan? Takut tu lah. Jadi sahabat dia pun takut Nabi marah. Bagi alasan. Tapi alasan yang mereka bagi yang bohong Nabi tu, Allah Ta'ala Tuhan yang mengetahui. Allah turun ayat ni. Terpelak pok-pok ni. Allah kata, mereka akan mengadu, mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepada kamu, hai Muhammad, apabila kamu kembali kepada mereka, iaitu kembali daripada medan perang, supaya kamu berpaling dari mereka, yang tidak menempelak mereka. Oleh itu, kata Allah, berpalinglah dari mereka, kerana sesungguhnya mereka kotor. Allah kata kat Muhammad, wahai Muhammad, hamba berpalinglah daripada golongan ini. Sebab apa? Sebab Allah kata innahum rijsun. Allah kata golongan ini adalah golongan yang kotor, disebabkan mereka telah sebati dengan kufur. Rupanya cakap bohong ni merupakan perkara yang amat dimurkai oleh Allah. Sebab tu Allah terpelak sahabat-sahabat yang berbohong semata-mata takut ditempelak oleh Nabi. Dan tempat kembali mereka pula ialah neraka Jahanam, sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan. Mereka bersumpah kepada kamu supaya kamu redha akan mereka, maka sesungguhnya Allah tidak redha akan kaum yang fasik. Allah kata, fa inna Allah la yarda anil qaumil fasiqin. Allah tak redha ke atas orang-orang yang fasik. Orang yang membohongi Nabi ini adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang dikeji, orang-orang yang kotor. Sebab tu orang-orang yang suka bercakap bohong ni adalah golongan yang Allah Ta'ala suruh kita fa'aridu. So-so berdamping, so-so berkawan dengan orang suka pembohong ni. Kalau Ja'far As-Sadiq, saya sebut dulu pun kata lagu tu. Ja'far As-Sadiq, dia kata la tushabu khamsan. Kita jangan berdamping, jangan bersahabat, jangan berkawan dengan 5 golongan manusia. Itu kata Ja'far As-Sadiq. Golongan yang pertama, dia kata Al-Kazzab, orang yang suka bohong. Kalau tuan-tuan kenal dia tu memang kaki pembohong, tak kawan. Hari ni dia bohong orang depan kita, tak mustahil satu hari kita pun dia bohong. Pasal dia memang kaki bohong. Jadi tak selalu damping dengan orang yang dia suka pembohong, Al-Kazzab. Yang kedua, Wal-Jabban, orang yang jenis penakut. Penakut, takut sungguh. Ajak dia mengaji takut. Jom dia dengar ceramah, dengar aku saya dengar ceramah takut.
Ya, takut apa? Bagi dapat tukar tu dia jalan balik kaya. Kan? Ya. Takut pernah mau tak tahu. Ya. Malam-malam dengar orang jalan kau dapur dia ada gerak bini suruh makik tengok. Dia kata makik tengok siapa duk jalan kau dapur. Kan? Bini kata apa makik dah tengok. Aku takut. Tuan-tuan menikah ni bawa dia dengan jantan tu. Ya, takut sungguh, takut perangat lah. Kan? Takut. Ya. Kawan saya ada seorang tak berani singgah sembahyang masjid Batu. Lawan ni, itu dia singgah, orang repot. Singgah sembahyang sah masjid Batu, orang pergi repot. Dia kerja dia buat agama BM, orang pergi repot. Pasal singgah sembahyang masjid Batu. Tu dia. Hampir repot lah orang tak sembahyang lah. Kan? Ni pergi repot orang sembahyang. Dia pun kena panggil. Kena bagi alasan pasal apa sembahyang di masjid Batu. Tak masjid Batu. Kan? Masjid Batu ni dah. Kalau belah Tepe tu dua masjid. Masjid Telekom dengan Masjid Melayu. Tu dua masjid. Orang Tepe panggil Masjid Terhaka. Belah Tepe dua masjid tu. Mereka panggil Masjid Terhaka. Masjid Telekom dengan Masjid Melayu. Tengah pekan tu. Tu Masjid Terhaka. Kalau kawasan kita ni Masjid Batu lah. Ni surau tuan-tuan berapa ni masuk kategori tu lah. Tak apa lah berarti terhaka katok berarti. Jadi Allah Ta'ala redha sudah. Kalau kita nak ikut orang suka tak boleh. Kita nak dapat semua orang redha kita mana boleh. Payah hantar sodok buat lagu mana mesti ada orang tak suka. Jadi Allah redha sudah. Kita bukan nak keredaan manusia, kita nak redha Allah. Biar semua orang tak suka kat kita letak pergi ya. Jadi Allah redha dengan aku. Allah suka dengan aku. Semua orang suka kat kita, tapi Allah Ta'ala benci. Nak buat apa? Kita bukan nak redha manusia, kita nak redha Allah. Kita berkata Allahumma inna nas'aluka ridha. Allahumma inna, ya Allah, ya Tuhan kami, nas'aluka, kami memohon kepada kamu redha, keredaan kamu, wal jannah, dan masukkan kami dalam syurga. Kita minta redha Allah. Kita nak takut apa? Manusia dia tak suka sudah, letak dia. Dia nak tukar ambil saya tukar ada apa pun. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman dengan semut tu pun, semut tu pun yakin dengan rezeki Allah. Cerita Nabi Sulaiman ambil cekok semut tu. Dia tanya semut, dia kata semut, dalam sebulan makan banyak mana? Semut kata aku dalam sebulan makan biji gandum merah. Semut makan banyak mana dengar? Nabi Sulaiman ambil bulan botol biji gandum. Dia kata makan. Bulan depan aku bagi biji dia. Bulan depan aku main biji dia. Makan berhabis. Datang bulan depan Nabi Sulaiman main. Tengok semut tadi ni dia makan sekat lah. Gandum biji tu dia makan sekat lah. Dia tinggal sekat. Dia makan tak ada. Jadi Nabi Sulaiman tanya semut. Dia kata, hai semut, pasal apa hang makan sekat? Lepas itu bagi tahu sebulan hang makan biji. Dia pasal apa hang makan sekat? Semut kata apa? Semut kata kat Nabi Sulaiman, dia kata kalau hang tak kurung ni, aku boleh lepas 2 belata atas muka bumi Allah Ta'ala. Aku makan habis. Pasal apa? Habis biji ni Allah Ta'ala akan bagi juga. Tapi hang kurung aku nak keluar tak boleh. Kalau aku makan habis biji ni, cukup sebulan, hang lupa hang tak main tengok aku. Macam kata semut Kotlah semut tu kata apa bulan depan main kan. 1 bulan Nabi Sulaiman main, bagi Pak Belu. Pak Belu 1 bulan tak main. 2 bulan tak main. 3 bulan tak main. Sampai 15 bulan tak main. Macam nama itu sama Odin ni lah. Semut tu pun yakin dengan rezeki Allah. Takkan kita tak kaya. Awak kita dengan semut lepas bergurih. Takkanlah kita semut bergurih dari kita kan? Kita lah lebih baik pasal kita berakal. Tapi kalau hang yang berakal tak yakin dengan rezeki Allah, teruk dah semut tu ke? Teruk dah semut tu ke? Semut tu pun yakin dengan rezeki Allah. Nak takut apa? Dan yang ketiga, wal ahmaq. Wal ahmaq. Jafar Sadiq kata jangan awal. Ahmaq. Orang ahmaq ni dia bukan jahil. Dia jahil lain. Jahil lain.
Jahil murakkab lain, ahmak lain. Nah, kalau kita kata jahil, orang jahil ni maksudnya dia tak tahu, dan dia tahu yang dia tu tak tahu. Itu namanya jahil. Dia tak tahu, dan dia tahu yang dia tu tak tahu. Maksudnya dia sedar yang dia tu tak tahu. Nah, itu namanya jahil. Orang ni senang ajar ni.